Baik, saudara, perkembangan negeri di bawah bayu petang ini, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan bakal dilangsungkan pertama kali di luar Putrajaya. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan, Redwin. Ya, dia. Buat pertama kali, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan 2023 bakal diadakan di luar Putrajaya, iaitu di Penampang, Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, pada dasarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi persetujuan terhadap cadangan tersebut. Tempat di mana penjajah peniaga kecil itu berjualan. Jadi sambutan itu akan diadakan di Penampang. Dan sebelum itu saya akan buat mini karnival Hari Penjajah Peniaga Kecil juga peringkat DUN Kedamaian di tempat ini. Itu mini karnival saja, sebab sambutan sebenar akan dibuat di Penampang. Datuk Ewan ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Krismas dan Tahun Baharu di Kota Belud. Beliau terus mengambil maklum aduan para penjajah dan peniaga kecil yang menjalankan perniagaan sekaligus bersetuju menyalurkan peruntukan RM1 juta bagi melaksanakan fasa 3 projek tamu mingguan Tagi Nambur di Kedamaian Square bagi kemudahan penjajah dan peniaga kecil. Sementara itu, Datuk Ewan menegaskan bahawa kestabilan kepimpinan politik di Sabah adalah mustahak bagi mengekalkan momentum pembangunan dan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya, sebarang usaha untuk mengubah kepimpinan negeri boleh merencatkan momentum yang sedang dibina bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Beliau yang juga adun kedamaian turut menyatakan bahawa adun Pakatan Harapan PH telah membuat ketetapan konsensus kemarin untuk tidak menyokong sebarang usaha menggulingkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor yang telah mengangkat sumpah selepas proses pilihan raya. Perkembangan banjir di Ranau. Setakat 4 petang tadi, penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan IPD Ranau menurun kepada 24 orang, melibatkan 8 keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, mereka merupakan penduduk dari beberapa buah kampung antaranya Kampung Libang, Kituntul dan Marakau. Mengenai status kerja-kerja perbaikan jalan raya terputus, jalan alternatif kedua di kawasan Gereja IB kini boleh dilalui kenderaan ringan. Manakala bagi jalan di Sinarut Baru, Togudon Baru, kerja pelebaran jalan akan dilakukan pada waktu malam. JKR Sabah melalui syarikat konsesi Jalan Persekutuan sedang dalam proses penghantaran bahan pembinaan ke tapak pembaikan bagi jalan putus termasuk pemasangan box culvert dan Bailey Bridge sebagai langkah sementara. Susulan kes gastroenteritis akut AGE dan video tular kes cerit-birit di daerah Tenom. Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Dr. Rosnani Mudin menerusi satu kenyataan media memaklumkan sebanyak 74 kes AGE dikesan melibatkan individu berusia antara 1 hingga 65 tahun. Direkodkan Pejabat Kesihatan Daerah PK di Tenom semalam. Menurutnya, pesakit mengalami gejala sakit perut, muntah, cerit-birit dan demam dan mereka dilaporkan dalam keadaan stabil setelah mendapat rawatan pesakit luar di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta. Siasatan awal mendapati kes melibatkan lokaliti berbeza selain terdapat kes didapati menggunakan air tidak dimasak untuk diminum. Susulan itu, PKD Tenom melakukan persempelan air di loji rawatan air Senagang SRO Kalang serta Auxiliary Amboi 1. Dapatan persempelan mendapati keadaan air jernih tiada pelanggaran parameter kekeruhan, klorin, pH dan suhu. Ujian selanjutnya akan dilakukan bagi menilai kewujudan kuman mikroorganisma. Tambah Datuk Rosdani, pihaknya sentiasa memantau kejadian AGE di semua fasiliti kesihatan negeri, namun dalam masa sama mengingatkan orang ramai agar mengamalkan lihat, hidu dan rasa sebelum makan dan minum. Seramai 194 ketua isi rumah KIR yang terjejas fenomena air pasang besar di Kampung Faris Sanakan menerima bantuan RM97,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Setiap KIR mendapat RM500 disalurkan melalui agensi di bawah MUIS antaranya Pusat Zakat Sabah PZS dan Perbadanan Baitul Mal. Majlis Ugama Islam Sabah membantu setiap keluarga RM500 untuk sekurang-kurangnya meringankan bebanan
keluarga yang terlibat. Dan juga bantuan daripada kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Juga saya juga menyeru kepada NGO, syarikat-syarikat perniagaan agar tampil untuk bersama-sama mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh mangsa ini. Beliau ditemui media selepas mengalihkan lawatan rasmi ke daerah Sandakan. Datuk Arifin turut melawat Mahat Tahfiz Darul Hasanah Taman Melanta Batu Sapi. Selain menyampaikan sumbangan MUIS sebanyak RM165,000 untuk Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Darul Hasanah dan Pusat Pengajian Darul Hasanah. Beliau turut menyempurnakan penyampaian watika pelantikan pengerusi Masjid Wasatiyah Batu Sapi Sandakan kepada Muhammad Zarif Aizat Dato' Haji Samsudin, sekaligus memberi sumbangan RM10,000 untuk menyediakan keperluan masjid berkenaan. Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah PPBS menyambut baik keputusan kerajaan mengekalkan kadar tarif elektrik serta subsidi tambahan RM212 juta bagi tempoh 6 bulan bermula Januari 2023. Kadar tarif elektrik tersebut melibatkan pengguna domestik maupun pengguna bukan domestik. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Sabah, David Chan, berkata, pengumuman itu ternyata melegakan rakyat khususnya mereka yang terlibat dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengekalan tarif yang dilaksanakan di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan untuk tempoh 6 bulan pertama turut dilihat langkah tepat sekaligus berupaya membantu rakyat dalam menangani kos sara hidup ketika ini. David Chan membuat kenyataan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Haji Jaafar di Kota Kinabalu. Selepas mengambil kira subsidi kerajaan, Suruhanjaya Tenaga ST berkata, di bawah sistem ICPT, harga bahan api dan kos perjalanan elektrik akan dinilai setiap 6 bulan dan akan dilepaskan kepada pengguna dalam bentuk rebat atau surcharge. Dianggarkan 99% atau lebih daripada 656,000 daripada keseluruhan pengguna elektrik tidak akan mengalami peningkatan kos penjanaan ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan kesetiaan anda menonton berita wilayah. Dengan itu, kembali bersama dengan Diana Wai di Angkasa Puri. Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.